Ingatkan diri kita selalu, bila angkat tangan, hadirkan 6 perkara itu. Dan kalau kita tahu itu maknanya, sekarang kalau tuan imam baca doa panjang berjela, kita pula tak tahu bahasa Arab, kita tahu apa yang dia minta itu. Ingat 6 perkara itu. Sebab apa juga yang dia minta itu tak lari pada 6 perkara itu. Sekarang orang baca doa panjang pun ada jemu. Tak ada jemu lah. Sebab kita sudah faham 6 perkara itu. Waktu qunut sekarang Ramadan pula, 10 malam yang akhir, tu imam baca qunut berjela panjang. Kita duduk di belakang lenguh juga tangan itu. Jemu pula lagi kalau tidak faham apa yang dia baca itu. Sekarang boleh hadirkan 6 perkara itu. Bila boleh hadir, boleh kita pusatkan tumpuan kita kepada makna yang 6 itu, hilanglah jemunya. Hilanglah kekosongan, kerepungan kosong repung di dalam itu. Bahkan jadi penuh hadir ingat tumpu itu. Bila ada hadir ingat tumpu, disitulah kekuatan manusia. Disitulah kepenuhan hidup manusia itu, apabila ada pengisian di dalam itu, yang mana pengisian itu menghubungkan dia itu dengan Allahu Jalla Jalaluh, dengan pencipta alam itu, yang mana pengisian itu menghubungkan dia itu dengan apa yang dia nampak pada zahir, dan apa yang dia nampak pada zahir itu terus membawa dia itu perhubungan yang jalin, mesra, yang asal, yang menjadikan segala yang tidak nampak itu. Itu 2 perhubungan yang berlaku terus menerus, tidak terhenti, tidak ada hijab. Nampak yang nampak ini terus berhubung dengan yang tidak nampak. Ini salah satu daripada tujuan kita berpuasa. Saim itu, imsak itu, tahan diri itu. Ini menahan diri kita daripada tabiat kita yang tak baik, yang 11 bulan kita mengamalkan itu. Apakah tabiat yang tidak baik itu? Yakni kita pandang yang nampak ini tidak berhubung dengan yang tidak nampak itu. Itu tabiat yang tak baik. Puasa ini kita nak tahan sifat itu. Kita nak berhenti perangai itu. Ramadan ini, sebab Ramadan ini bulan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk manusia, untuk kita. Al-Quran itu pertunjuk. Maka salah satu daripada pertunjuk Al-Quran yang unggul menjadi teras bagi pertunjuk Al-Quran itu ialah At-Tauhid. Dan setengah daripada makna At-Tauhid, bila kita nampak yang nampak ini, mesti berhubung terus dengan yang tak nampak. Jadi kalau sebulan kita puasa macam itu, sehingga sampai nanti waktu Syawal sudah habis Ramadan itu, kita dapat hakikat itu. Kita dapat mengalami, merasai hakikatul Quran. Bukan puasa itu habis, kita pun habis. Tak mau, itu tak hasil itu. Hasil yang tidak wasil. Hasil miti wasil. Hasil yang tidak wasil, rugilah. Katalah kita perlukan 10 ringgit, tapi bila berniaga, hasil yang kita dapat itu bukan 10, 5 ringgit. Sebab apa kita perlukan 10 ringgit? Sebab dengan 10 ringgit itu dapat kita buat itu, buat ini, yang kita telah pun buat hisap itu. Hanya 10 ringgit aku dapat mampu buat ini. Dengan 10 ringgit itulah akan menyampaikan penyampaian kepada hajat-hajatku. Itu penyampaian itu dipanggil wasil. Hasil itu pendapatan. Tapi kalau pendapatan kita itu perlu 10 ringgit untuk wasil, tapi dapat 5 ringgit, wasil tak? Tak sampailah. Hajat tak sampai, dapat juga. Dapat juga puasa itu, tapi tak wasil. Dah 10 tahun, dah 20 tahun, dah 30 tahun beramal, tak ada wasil. Hasilnya ada. Hasil kita berbuat ibadat itu, berzikir itu, berpuasa, semua itu ibadat, bahagian ibadat itu ada. Tapi ibadat yang tidak wasil, ibadat yang sampai dan ibadat yang tidak sampai. Yang kita nak ini ibadat yang sampai. Kalau nakkan ibadat yang sampai, mestilah ibadat itu mencakupi 3 sudut: ilmu, saksi, rasa. Tahu, pandang, mengalami, merasai. Sebab manusia itu 3 itu. Tahu ini pen, pandang itu pen, pegang,
dapat dapat menikmati fungsi pen itu. Lengkap tak? Lengkaplah. Tapi kalau kita lalu tengok pen dalam skrin saja, dalam almari itu, nak beli pun tak mampu. Tak lengkaplah, hanya tahu cantiknya pen itu. Mana pennya? Tak dapat. Dapat itu tahu pen itu, saksi pen itu, terang pen itu, ambil pen itu, memiliki pen itu, mengalami, merasai pen itu. Itu pen. Begitu juga apa juga yang lain dalam kehidupan ini. Nampak makanan itu, tahu makanan itu lazat sedap. Ya, saksi makanan itu sehingga timbul selera itu, berkobar-kobar, pecah liur di dalam itu, dan dapat sepinggan makanan itu dan mengalami, merasai. Lengkap tak? Lengkaplah. Sebab itu kita katakan manusia itu 3 sudut: tahu, saksi, mengalami, merasai. Mesti himpunkan sekali. Bila sebut Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, 3 itulah turunnya Al-Quran itu. 3 itulah sudut kesempurnaan manusia itu. Kalau manusia itu tidak dibimbing, tidak diterang, maka manusia akan keciciran. Mungkin dapat satu bahagian pengetahuannya sudah ada, tapi penyaksiannya itu tidak selaras dengan apa yang dia tahu. Dia tahu ini pen, dia tahu pen, tapi penyaksiannya itu kepada jam pula. Tapi pikirannya ingat pen, mata tengok jam. Selaras tak? Tak selaras lah. Turunnya Al-Quran itu mesti ada kesatuan dan keselarasan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini, unzila, turun padanya Quran, unzila fihil Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia dan menerangkan apa itu furqan. Furqan, menerangkan furqan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, menerangkan apa itu petunjuk dan furqan, keterangan itu. Bila terangnya itu daripada sudut huda war rasyad itu, penunjuk dan penerangan tentang penunjuk itu, jadi terang jelas nyata. Maka bila terang jelas nyata, bolehlah kita menjalani hidup 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, dan seterus tahun-tahun sampai waktu kita untuk kembali kepada alam baqa itu, kita menjalani hidup dengan sempurna. Sebab ilmu penerangan itu mencakupi tahu, saksi, mengalami, merasai. Mantaplah insan itu. Tengok macam contoh angkat tangan tadi, terang jelas nyata tak? Hanya angkat tangan saja 6 perkara itu. Masih ingat atau sudah lupa 6 perkara itu? Ingat yang berpanjangan itu penting. Sebab belajar ilmu itu artinya membuat perhubungan. Belajar ilmu itu maknanya membuat perhubungan. Bila kita belajar ilmu, penerangan diberi menggunakan kalimat, menggunakan haraf atau huruf. Huruf itu jadikan kalimat, kalimat itu jadi ayat. Bila ayat itu dibaca, penerangan itu percakapan ini, maka kita jadi faham. Faham itu, baca faham itu, nak ingat. Ingat itu pula sama ada daim, berpanjangan ingat itu, atau ingat itu sekejap. Orang nak jadi hakikat doa tadi, 6 perkara itu, dia mesti ingat berpanjangan. Masa kita belajar di pondok dulu dengan tuan guru, kita kena amalkan itu sekurang-kurang 40 hari. Waktu pondok dulu, bila guru dah bagi ijazah amal doa itu, masing-masing masuk pondok masing-masing 40 hari kita buat itu. Duduk senyap, nanti hujung saya duduk senyap. Bukan ada baca doa apa lagi, hanya nak latih, nak cernakan itu, nak dapatkan kemesraan makna bagi doa itu. Itu saja latihannya.
Sampai cukup, kadang-kadang tu yang setengah-setengah itu 25 hari guru dah panggil. Guru. Dia nampak kita itu. Ini guru mursyid lah. Ya, dia nampak, dia tengok, dia panggil. Boleh berhenti sekarang. Sekarang baca doa. Baca doa lain lah. Ya, sudah ada hubungan di dalam itu. Itu orang dulu belajar begitu. Lain kan? Jadi waktu kita belajar dulu begitu, sudah dah tetap, dah dapat, baru diajarkan bacaan doa. Bila dia baca doa, dalam sudah ada makna doa itu, lagi dia baca itu, lagi menyala di dalam itu, lagi ittisal, lagi berlakunya perhubungan itu. Bila berlakunya perhubungan dengan Maha Pencipta itu, dengan yang memberi segala nikmat ini, maka ketika itu tetaplah jiwa itu, tetaplah hati itu, tenanglah hati itu. Kita yang tak tenang, tak tetap ini, sebab kita mudah sangat sekejap ke kiri, sekejap ke kanan, sekejap ingat, sekejap tak ingat, mudah terusik. Pandangan pikiran kita itu mudah terusik. Tak boleh nak tetap pada satu perkara itu lama masa. Kalau kita nak tetap pada satu benda perkara lama, satu perkara itu dengan lama masa itu, kita rasa rimas, kita rasa gelisah. Sebab apa rasa gelisah? Sebab kebiasaan kita itu tak tetap. Apa juga yang kita biasa, maka itu jadi tabiat. Apabila kita nak pecahkan tabiat itu, kita akan mengalami tidak keselesaan. Sebab itu manusia yang nak memecahkan tabiat, dia mesti sanggup mengalami, merasai tidak keselesaan untuk mendapat keselesaan. Dia mesti sanggup menerima tidak keselesaan, yakni nak memecahkan tabiatnya yang selesa dengan sekejap ke kiri, sekejap ke kanan, sekejap ke depan, sekejap ke belakang. Ini selesa diri kita itu dengan tidak tetap. Sebab akhir zaman ini sebab yang nak menjadikan manusia itu tidak tetap banyak sekali. Terusik kita dengan benda luar itu, ini itu. Tak boleh kita nak tetap tumpuan itu. Oleh kerana tak mampu nak tetap itu, jadi yang mampu tak tetap, bila kita nak suruh tetap, tak bolehlah. Sebab kita dah biasakan diri kita itu dengan tak tetap. Kita sudah biasakan diri kita itu dengan menyaksikan sesuatu lain daripada Allah. Tiba-tiba kita menyeru untuk saksi kepada Allah. Tak mau dah, merontalah dia di dalam itu. Itu yang susah itu. Maka setengah daripada Ramadan ini, tujuan berpuasa ini nak memecahkan adat kebiasaan diri itu. Setengah daripada faedah, tujuan, maqasid saim, imsak ini, 1 bulan ini, nak pecahkan tabiat kita itu, perangai-perangai kebiasaan kita itu, perangai-perangai yang mana banyaknya itu membawa kita lupa lalai dengan Allah. Nak pecahkan perangai itu. Maka salah satu daripada jalan yang mudah, yang tepat, yang mustajab, boleh kita amalkan doa itu.